Hai, seperti yang cikgu janji, kali ini saya akan buat perbandingan antara kumpulan 18, kumpulan 1 dan kumpulan 17. So, sebelum saya start, kita ulang balik sikit, ciri-ciri jadual berkala. Dia susun mengikut peningkatan nombor proton, dan setiap kumpulan pastinya mempunyai ciri-ciri sifat-sifat kimia yang sama. Jadi, first kita tengok dulu nama unsur bagi ketiga-tiga kumpulan ini. Kumpulan 18 kita panggil dia gas adi. Kumpulan 1 logam akali. So di sini kita boleh nampak logam ini ada sifat tertentu, dia bersifat akali. Dan yang seterusnya kumpulan 17 kita panggil dia halogen. Kita tengok keadaan fizik. Untuk semua noble gas dia gas. Dan sebab dia sudah stabil dalam susunan elektron dia, jadi dia boleh wujud sebagai bersendirian iaitu mono. Jadi kita boleh panggil dia monoatoms. Manakala untuk kumpulan 1 pula, mereka semua wujud dalam keadaan berpejal. Untuk kumpulan 17 special, dia boleh wujud dalam pelbagaian keadaan bergantung kepada suhu bilik. So gas, cecair, pepejal. Dan disebabkan susunan elektron valence mereka, dia ada 7 valence elektron sahaja, jadi dia cenderung untuk sharing dengan unsur lain, wujud dalam bentuk dui atom. Sekarang kita tengok sifat-sifat fizik. Seperti yang kita nampak, banyak muka sedih kan? Sebab kumpulan 18 ni dia lengai, dia tak reaktif secara kimia. Jadi dia tak larut dalam air. Dia bukan logam, jadi dia tak alih arus elektrik. Dia konduktor haba yang lemah. Dan disebabkan daya antara atom mereka adalah lemah, iaitu daya van der Waals. Kebanyakan gas, daya van der Waals. Jadi takat lebur dan takat didih adalah rendah. Yang last, dia tak berwarna. Bila dia berwarna? Apabila dia dipancar oleh sejenis cahaya. Kita tengok kumpulan 1 pula. Alkali metal. Walaupun dia logam, dia adalah logam yang lembut. Lembut sampai tahap macam mana? Kita boleh potong macam menghiris. Kita boleh potong guna pisau sahaja. Dia sudah boleh dikeluarkan. Dan walaupun dia lembut, dia tetap mempunyai ciri-ciri seperti logam lain, iaitu dia mempunyai permukaan yang berkilat dan berwarna pepejal kelabu. Nombor 3. Sebabkan dia lembut, jadi pastinya ketumpatan dia adalah rendah. Nombor 4. Sebabkan dia adalah logam, jadi dia adalah konduktor haba dan elektrik yang baik. Yang kelima. Takat lebur dan takat didih. Walaupun kumpulan 1, ikatan antara atom dia adalah ikatan logam. Walaupun ikatan ini lebih kuat daripada daya van der Waals, tapi kalau berbanding dengan semua logam, takat lebur dan takat didih bagi kumpulan 1 adalah rendah. Kita tengok kumpulan 17 pula. Kita tengok kumpulan 17 pula. Untuk kumpulan 17, semua unsur kumpulan 17 mempunyai bau yang sengit, macam bau klorin. Dan disebabkan mereka bukan logam, jadi mereka tidak mengalihkan arus elektrik. Nombor 3, disebabkan daya antara atoms adalah lemah, iaitu daya van der Waals, jadi takat lebur dan takat didih adalah rendah. Nombor 4. Selain daripada kewujudan dalam kepelbagaian keadaan fizik, warna untuk semua unsur kumpulan 17 adalah berbeza. Cikgu pernah share ada satu tips untuk ingatkan nama dia. Macam orang yang sakit selsema. So saya harap kamu ingat. Seterusnya kita tengok kepada sifat-sifat kimia. Untuk kumpulan 18 paling senang. Lengai atau inert yang bermaksud tidak reaktif secara kimia, jadi dia tidak akan bertindak balas dengan sebarang unsur lain. Untuk kumpulan 1 dan kumpulan 17 masing-masing boleh bertindak balas dengan air. Untuk kumpulan 1, apa yang kita nak perhatikan apabila dia bertindak balas dengan air adalah speed dia. Dan dia akan menghasilkan sejenis gas. Gas itu yang membawa
bunyi yang berlainan. So, itu yang kita nak perhatikan. So, lithium, apabila dia bertindak balas dengan air, dia akan mula bergerak di atas permukaan air. Cara dia macam kita makan soluble Panadol. Dia akan bergerak di permukaan air sambil menghasilkan bunyi hiss. Kalau natrium, dia bergerak lebih laju dan bunyi hiss yang lebih kuat. Hiss. Macam tu. Kalau kalium, sangat laju. Dan kali ini bunyi dia tak hiss lagi. Dia pop. Saya masih ingat dululah pernah buat eksperimen dengan pelajar. Dia main-main, dia potong kalium besar-besar. Lepas tu masuk ke dalam I punya besin yang kaca. Pop, pecah. Besin kaca saya. So kita boleh nampak betapa kuatnya, kekuatan hidrogen gas yang dihasilkan itu. So selain daripada speed dan bunyi hidrogen yang dihasilkan, kita nak test juga larutan yang dihasilkan, iaitu lithium hidroksida, sodium hidroksida dan potasium hidroksida. So kita akan uji dengan apa? Kertas litmus merah. Sebab apa? Kita nak uji adakah dia bersifat alkali. Jadi ya. Semua bertukar menjadi biru sebab larutan ini adalah alkali. Seterusnya kita tengok tindak balas kumpulan 17 dengan air. Dia terbalik dengan kumpulan 1. Apabila dia bertindak balas dengan air, dia menghasilkan asid. So, dia menghasilkan dua jenis asid. Satunya asid kuat, satunya asid lemah, di mana dia terselit satu oksigen, unsur oksigen di dalam susunan kimia dia, chemical formula dia. Jadi di sini kita boleh nampak, for example, chlorine react with water, dia akan menghasilkan HCl dan HOCl. So, cikgu highlightkan HOCl dan HOBr sebab apabila kita uji dengan kertas litmus biru, dia akan tukar kepada merah, kemudian dia akan tukar kepada putih. Sebab dua sebatian ini dia bersifat peluntur. So, kita boleh, kalau berminat boleh pergi dekat dapur, tengoklah peluntur, pembasuh ada tak? HOCl, yang biasanya kita guna sebagai ejen peluntur dalam pembasuh-pembasuh kita. So seterusnya kita tengok sifat-sifat kimia yang kedua. So sekarang kumpulan 1 dengan 17 saya tak bandingkan lagi sebab mereka tindak balas dengan benda yang berbeza. So kumpulan 1 dia boleh tindak balas dengan oksigen. Bila tindak balas dengan oksigen, maksudnya dia boleh terbakar dengan natural dalam mendapatkan oksigen dalam udara. Dan dalam eksperimen ni, setelah kita tindak balaskan dia dengan oksigen, kita bakarkan, dia akan menghasilkan satu lagi jenis pepejal. Dan lepas itu kita akan cairkan pepejal itu dengan air dan dia akan menghasilkan satu larutan. So apa yang kita nak perhatikan adalah speed tindak balas dan kita akan tengok warna nyalaan yang dihasilkan apabila lithium, natrium dan kalium terbakar dalam oksigen. So di sini lithium dia terbakar dengan perlahan dengan nyalaan merah yang terang. Manakala natrium dia terbakar cergas tapi nyalaan lebih lebih gelap sikit. Macam Bunsen burner kita. Kalau oksigen tak cukup, kita boleh nampak nyalaan yang merah. Tapi kalau Bunsen burner kita panas, kita nampak warna biru keungguan. So di sini apabila natrium terbakar cergas, kita nampak nyalaan kuning, maksudnya dia lebih panas, lebih cergas daripada oksigen bertindak balas dengan lithium. So untuk potasium sini. Ni salah tulis ni. Ini potasium. So potasium pula dia terpagar sangat cergas dengan oksigen menghasilkan ungu kemerahan. So lepas ini apa yang dihasilkan ialah lithium oksida, sodium oksida dan potasium oksida kita akan larut dalam air. So bila larut dalam air, dia akan menghasilkan lithium hidroksida, natrium hidroksida dan potasium hidroksida.
Mereka semua adalah alkali. Jadi apabila kita uji dengan kertas limas merah, pastinya dia akan bertukar menjadi biru sebab mereka adalah alkali. Okey. Kita tengok pula kumpulan 17. Selain daripada tindak balas dengan air, okey, kita akan tindak balaskan dia dengan sodium hidroksida. Kenapa? Sebab daripada eksperimen tadi, kita nampak dia macam bersifat asid. So, kita nak test dengan alkali untuk nampak sama ada dia boleh neutralkan tak untuk menghasilkan garam. Jadi, dia boleh. Apabila klorin, klorin gas, bromin, water, iodin larut dalam tindak balas dengan sodium hidroksida, dia larut dan dia akan menghasilkan larutan tidak berwarna. So, larutan tidak berwarna ini terdiri daripada 3 sebatian, okay, di mana 2 garam dan 1 adalah air, yang bermaksudnya dia sudah dineutralkan. Okay, so last. Untuk kumpulan 17, dia ada 3 tindak balas kimia. So, selain daripada air, natrium hidroksida, dia boleh tindak balas dengan ferrum atau iron atau besi. So, apa yang kita nak tengok ialah speed dia, nyalaan dia. Okay. So, dan warna pepejal yang dihasilkan. Okay, so klorin, bromin dan iodin tindak balas dengan besi, dia akan menghasilkan satu pepejal yang berwarna perang macam benda berkarat. Okay. Sebab apa? Apabila mereka tindak balas dengan ferrum, ferrum akan wujud dalam charge cation Fe3+. Kalau kamu tengok ferrum dalam jadual berkala, kita boleh nampak dia terletak dalam kumpulan peralihan. Okay, kumpulan peralihan ada satu sifat yang special, iaitu dia punya charge boleh dalam kepelbagaian nombor peroksidaan. So, boleh 2+, 3+. Tapi apabila besi tindak balas dengan kumpulan 17, specialnya dia hanya akan wujud dalam Fe3+. Jadi, Fe3+ ini berwarna berkarat. Okay. So, sekarang kita akan tengok speed dia. Okay, apabila besi tindak balas dengan klorin, dia terbakar cegas. Terbakar maksudnya kita nampak nyalaan. Tapi bila dia tindak balas dengan bromin dan iodin, dia tak terbakar, dia hanya berbara. Kita boleh nampak ada light sahaja. Okay, so apabila semakin menuruni kumpulan, kita boleh nampak tindak balas dia semakin tak reaktif. So, sini kita kena make sure lah, kena faham ya apa beza terbakar dan membara. Terbakar maknanya ada nyalaan, membara tiada nyalaan. Okay. So, last kita tengok 2 soalan popular, iaitu perubahan takat lebur takat didik apabila menuruni kumpulan dan perubahan kereaktifan apabila menuruni kumpulan. Okay. Untuk mengkaji takat lebur dan takat didik apabila menuruni kumpulan, kita mesti tengok daya tarikan antara atom. So, untuk kumpulan 18 dan 1 adalah daya van der Waals yang sangat lemah, jadi sama. Okay. So, apa yang kita akan jawab ialah saiz atom semakin besar apabila menuruni kumpulan. Apabila menuruni kumpulan saiz besar, jadi pelanggaran antara atom lebih kerap. Ini menyebabkan daya van der Waals antara atom semakin kuat. Jadi, lebih banyak haba yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan antara atom, jadi takat lebur dan takat didik semakin tinggi. So, jawapan ini adalah sama untuk kumpulan 18 dan 17. Okay, sekarang kita tengok kumpulan 1. Okay, kumpulan 1, daya tarikan antara atom adalah metallic bond. So, dia adalah lebih kuat daripada van der Waals. Okay, so daya tarikan ini wujud dalam bentuk pepejal. So, apabila ruangan antara atom semakin kecil, dia semakin kuat. Apabila ruang antara atom semakin besar, dia semakin lemah. Jadi, apabila saiz atom membesar, susunan dalam bentuk pepejal akan mewujudkan ruang antara atom lebih besar. Jadi, ikatan logam antara atom semakin lemah. Apabila ikatan semakin lemah, jadi kurang tenaga haba yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan antara atom. Jadi takat lebur dan takat didik semakin rendah.
Okay, so yang last kita akan tengok kereaktifan. So, kumpulan 18 tiada berkaitan sebab dia inert. Dia tidak balas dengan bahan-bahan lain. Jadi, kita tengok kumpulan 1. Okay, sebelum kita nak faham kereaktifan kumpulan 1, kita kena tahu tindak balas dia, kecenderungan dia untuk mencapai kestabilan adalah melalui pendemaan satu elektron valence. Sebab dia ada satu elektron valence, selepas pelepasan elektron valence dia akan capai kestabilan susunan elektron. Jadi semakin senang dia lepaskan, semakin aktif. Semakin susah dia lepaskan elektron valence, semakin kurang reaktif. Jadi, apabila menuruni kumpulan 1, saiz atom semakin besar. Okay? Jadi, nukleus dan elektron valence semakin berjauhan sebab saiz dia besar. Jadi, nukleus yang membawa daya tarikan ke atas elektron valence semakin lemah. Sebab semakin besar, dia semakin lemah untuk menarik elektron valence di luar sana. Jadi, elektron valence semakin senang dilepaskan. Semakin senang dilepaskan, jadi unsur itu semakin reaktif. Okay, untuk kumpulan 17 pula, dia terbalik. Okay, dia terbalik. Okay, dia cenderung terima satu elektron daripada luar. Jadi, apabila saiz dia besar, nukleus elektron valence berjauhan, daya tarikan lemah, dia semakin susah nak terima elektron. Jadi, semakin susah, semakin menuruni kumpulan, kereaktifan dia semakin berkurangan. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Saya harap semua boleh faham. Kalau tak faham, okay, bolehlah tanya saya atau sama-sama kita bincang dalam grup. Okay, so itu sahaja. Terima kasih.